khusus hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang. Saya ucapkan kepada kesemua daripada Kampung Selibuk, semua daripada Kampung Selibuk, dan juga mungkin pengurusi daripada JKK Encik Dilan belum sampai, tapi kita teruskan sahaja, dan juga para pelajar College Komuniti Tambunan semester 2 lah yang ada bersama-sama kita pada kursus hari ini, yaitu kursus semayan padi keberhasilan tinggi, kan dokter? Ya. So sebelum kita mula, saya harap pihak tuan-tuan dan puan-puan semua sudah ada atur cara, sudah di forward itu atur cara. Sudah. Jadi ada sedikit perubahan. Masa masih sama, kita masih sama, dan saya rasa kita on track. Pukul 9 kita mula. Kuliah kita akan mula pagi ini sesi 1 dan sesi 2. Tapi demonstrasi nanti selepas waktu rehat kita akan buat di unit agroteknologi di bawah. Jadi nanti praktikal kita akan ke bawah lah. Jadi pada masa yang sama pihak community, kalau ada yang belum pernah melawat di unit agro tu, boleh juga lawat-lawat di kawasan kami di bawah lah. Itu sedikit perubahan supaya kita alert. Nanti waktu rehat saya mau info juga, minta maaf, pihak kami tidak menyediakan makan minum untuk hari ini, tapi kita ada cafe. Kalau ada yang mau bersantai-santai nantilah di cafe sana. Okay. So tanpa membuang masa, saya perkenalkan dahulu kita punya penceramah hari ini, datang jauh daripada seberang Laut Cina Selatan, yang juga sebenarnya merupakan penasihat kurikulum bagi sijil agroteknologi di Malaysia. Di Malaysia ada 2 college community yang menawarkan agroteknologi. Kalau di Semenanjung hanya 1 di Rembau, dan kalau untuk Borneo, ya kita Sabah dan Sarawak ada di sini di Tambunan. Okay, so kita punya penceramah hari ini daripada Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Nazmin Yapar. Masih single kan dokter kan? Jadi belum tahu kan ada yang mau kasih calon menantu. Oke. Oke. So beliau mempunyai lulusan dalam Bachelor of Science Agriculture Universiti Putra Malaysia, dan juga PhD Plant Science daripada United Kingdom, dan merupakan pensyarah dalam bidang plant physiologist. Nanti saya rasa Dr. Nazmin akan terangkan lebih lanjut lah apa itu plant physiologist. Okay. So bersama beliau hari ini juga adalah Dr. Masita Jusuf. Masita. Dia merupakan pensyarah kanan dalam bidang agriculture, yaitu biometri. Dan beliau juga mempunyai kelulusan akademik bioindustry daripada UPM, Master of Science in Agronomy USA, dan juga PhD dalam Horticulture USA. So dalam pertanian ini banyak sebenarnya bidang-bidang dia lagi, bukan setakat penanaman. So kita bersyukur, actually beruntunglah kita dapat peluang kursus ini khas daripada mereka pada pagi ini. Dan bersama-sama juga pembantu penyelidik mereka, Mr. Tom Liang Su. Dia dari Sarawak kan? Dia orang Sarawak. Tapi belajar UPM dalam sains pertanian, dan kini sebenarnya sedang menjalankan master, betul? Master. So mereka bertiga ni akan bersama-sama kita lah sepanjang hari. Okay? So tanpa membuang masa, saya jemput Dr. Nazmin. Saya rasa banyak yang dia mau share hari ini, dan saya harap untuk sesi hari ini kita open lah. Kalau ada soalan, tanya saja. Sebab besok dalam balik sudah, kalau tidak tanya hari ini rugilah kan. Kalau sesi-sesi karaoke itu nanti kita buat petang lah di bawah. Boleh juga. Kalau sudah menanam padi, boleh. Okay. Terima kasih. Right, okay. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Good morning. Oh, nak cakap orang putih ke?
first time datang Sabah, saya ingat macam semua orang Sabah ni cakap English. Sebab jalan sikit St. Mary Church, jalan sikit St. Joseph Church. Oh, semua orang pergi church cakap orang putih mungkin. Ya, kat rumah macam cakap orang cakap English. Cakap orang cakap apa di family di rumah? Dusun. Campur-campur. Campur apa itu? Mama cakap Korea. Itu warna-warni sangat tu. Tapi betul lah, kadang-kadang kalau kita bergaduh banyak bahasa, lagi sampai masa kan. Okey, hari ni kita buat santai-santai saja. Nota tu sebenarnya lebih untuk simpanan sendiri. Okey, kalau tengok mungkin tak semua kot ada bahasa Melayu. Sebab terus terang kita di UPN kena ajar dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi saya macam mungkin tak sempat nak terjemah semua dalam bahasa Melayu. Okey, tapi tak apa, kita tengok sikit-sikit. Jadi sesi hari ini ada 3. Okey, sesi pertama dalam lebih kurang 1 jam saja. Kita akan tengok pasal ini, keperluan asas tumbuhan dan tanaman. Tak kira padi, tak kira tanam apa. Sebab kadang-kadang bukan tanam padi saja kan, ada orang tanam jagung, tanam apa lagi, pisang. Semua perlukan pengetahuan asas yang sama. Okey, sebab kita tengok tadi. Kemudian sesi kedua baru kita pergi kepada pengenalan kepada tumbuhan padi itu sendiri. Ramai yang tanam padi. Ada pernah Jabatan Pertanian bagi seminar ke mengenai kenal pokok padi itu apa, daripada biji sampai ke biji jadi? Tiada. Ada. Dia ajar apa? Dari pembibitan padi. Saya ingat penanaman. Sebab saya rasa antara benda yang kita boleh macam ikut teladan yang elok adalah di Filipina ada Institute of Rice Research Institute IRI. Jadi petani-petani di IRI, bukan di IRI saja, di seluruh Filipina, dia diajar mengenai pokok padi itu secara saintifik. Okay? Jadi bila petani faham mengenai pokok padi itu dan juga keperluannya, mereka tahu kenapa ditanam mengikut cara begini, kenapa diberi baja pada waktu itu dan sebagainya. Okay? Jadi itu yang kita cuba buat. Sebab apa sahaja pun, kalau kita terus pergi praktikal, terus menanam tanpa ada sedikit teori asas. Teori itu maksudnya pembelajaran secara membaca. Oh, sorry. Sekejap dekat saya ni dia tak masalah. Okey. Jadi kita nak lihat apa keperluan asas tanaman supaya padi yang ditanam itu kita dapat perbaiki dua perkara. Kita bukan sahaja boleh tingkatkan hasil, tetapi kita boleh tingkatkan kualiti mutu dia. Ada cara sebenarnya kalau untuk kurangkan bagi beras pecah. Kerana kita tuai beras bagi pecah kan. Ya, kalau kita jaga dia, macam benda sebenarnya benda tu boleh dikurangkan tanpa ada kos tambahan. Okay? Sebab tu kita kena faham. Dan semua benda yang kita belajar ni semua adalah sains tumbuhan. Okay? Semua orang pernah belajar sains ke? Ada kan? Ada? Belajar? 30 tahun yang lalu. Cerita sains ni kan 300 tahun dulu tu masih sama, tak pernah ubah. Itulah the beauty of science. Cerita dia 400 tahun dulu, 300 tahun dulu tak pernah ubah, sama je. Okay? Cuma orang je yang suka buat dia bunyi kompleks. Senang saja. Okay? Alright. Okay, ada nota kan? Jadi kita rujuk nota lah. So,
keperluan asas tumbuhan ni, saya buat sedikit formula lah di sini. Okay. 1, udara. 2, cahaya. 3, air. 4, nutrien. 5, media peneraman. Okay. Kita boleh buat dia jadi formula untuk ingat. UCEN, can, master, gardening. Kesemua ini adalah keperluan tumbuhan bermaksud tak kira pokok apa pun, asalkan dia ditanam dengan keperluan ini dipenuhi, pokok itu akan tumbuh. Walaupun ambil padi itu, kalau boleh pergi tanam dalam gua, gua macam tak dapat sangat, pergi tanam dekat bulan. Kalau di bulan ada semua ini, padi itu tetap tumbuh. Okay? Jangan ingat tumbuhan hanya perlu berladang-ladang di kebun-kebun, tak. Okay? Selagi ada sahaja ini, pokok boleh tumbuh. Mungkin ada yang pernah terbaca di berita, ada satelit bertuta orbiting beredar di sekeliling bumi. Dipanggil itu International Space Station. Pernah tahu? Ada orang tak pernah duduk pusing di luar bumi ni. Jadi dia orang bawa benih padi, tanam dalam ISS. Dengan menggunakan formula ini, padi itu tetap boleh tumbuh. Dia bukan tanam padi sajalah, dia tanam bunga, dia tanam apa itu, sayur. Saintis, maksudnya saintis NASA ke, saintis yang memang orang kata apa, yang high level pun masih menggunakan maklumat asas ini. Okay? Jadi jangan ingat ini hanyalah untuk orang yang hobi-hobi saja, tak. Saintis yang hendak ke bulan tanam pokok pun masih gunakan formula yang sama. Okay? Kita akan tengok apa secara sedikit detail apa itu yang dimaksudkan dengan keperluan udara, cahaya, air, nutrien dan juga media penanaman. Nombor 1, udara. Kita manusia kan, kita perlu udara tak? Kalau tak ada udara jadi apa? Tak nampak. Betul, dia tak nampak tu baru boleh menjadi yang benda lain kan. Selagi benda hidup, benda hidup macam-macam ya, manusia, pokok, tumbuhan, apa lagi? Itu dalam laut semua itu, seashells, obo-obo, sini panggil lain, jellyfish panggil apa? Panggil sampai. So saya pergi mana dulu? Nak ke ampai-ampai. Bakteria, semua selagi benda itu boleh hidup, dia perlukan udara. Sebab di dalam udara ni tak nampak. Kita ni dalam udara lah ni. Di dalam udara kita, di dalam persekitaran kita, bila datang angin, kan, ambil apa? Ambil ni, kipas-kipas ni, ada rasakan angin kan? Dalam itu sebenarnya ada banyak benda. Ada benda kita panggil sebagai gas. Okay? Gas ni ada macam-macam. Ada banyaklah jenis gas, tapi tak semua perlu untuk pertumbuhan hidup. Okay? Ada 2 gas yang penting, iaitu gas oksigen dan juga karbon dioksida. Okay? Kalau kita tengok yang nombor 1 ni, so nombor 1 itu respirasi. Respirasi itu maksudnya dia bukan bernafas. Respirasi itu maksudnya makanan dipecahkan menjadi tenaga di dalam badan. Okay? Jadi kita ada respirasi haiwan termasuk dalam manusia, kita gunakan oksigen. Okay? Lepas tu hasil daripada proses pencernaan tenaga, kita dapat karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah bahan yang tumbuhan semua gunakan, termasuklah padi, untuk membuat dia punya makanan sendiri. Okay, itu proses yang kita selalu dengar, dipanggil sebagai fotosintesis. Okay, fotosintesis sebenarnya ada dua perkataan. Dia macam
campur jadi dua. Fotosintesis. Englishnya eja lain lah. Ada dua sebenarnya ni. Ini adalah cahaya. Sintesis ni dia adalah produk dia. Okey. Proses ini gunakan cahaya untuk membuat produk, iaitu gula. Okey. Jadi kenapa kita perlukan karbon dioksida, CO2 tu? Selalu kita tengok kan CO2. Ini oksigen. So karbon dioksida ada karbon di situ dalam bentuk gas. Ini adalah bahan fotosintesis. Kalau tanya jauh-jauh pun sebenarnya tak ada saintis boleh jawab. Memang Tuhan dah buat dia macam itu. Fotosintesis tak gunakan gas lain. Dia tak ada tiba-tiba gunakan gas klorin ke, tak. Dia masih nak gunakan gas ni juga. Okay, gas ni dapat dari mana? Daripada kita. Setiap kali kita bernafas, semua kita ni banyak, boleh jadi berkilo-kilo CO2 karbon dioksida keluar. Dan semuanya pokok ambil. Kan Uncle pergi jalan-jalan kat sawah kan. Lepas tu pakcik sebelah cucuk, gelap-gelap, kan keluar gas. Padi kat bawah tu gembira. Dia kata dia tak nak lagi sebab dia nak CO2 tu. Sebab CO2 tu adalah bahan untuk membuat fotosintesis. Nampak ni? C ni, karbon ni. Satu karbon tak jadi apa-apa. Tapi kalau ini kita kali 6, kita dapat glukos. Glukos tu kalau kita kali lagi banyak-banyak, kali 2, kali 3, kita akan dapat kanji. Nampak? Asalnya pada mana? Gas. Tetapi tumbuhan melalui proses fotosintesis, dia combine, dia campur jadi gula, dia campur lagi jadi kanji. Kanji ni campur lagi dapat apa? Beras. Beras campur dapat apa? Dia nampak? Saya makan tadi saudara tadi nampak ni, kecap itu kita mau. Macam tak boleh tipu lah. Tapi gimana tadi? Oh, saya dapat terus kerja. Jadi nampak tak macam mana sebenarnya daripada udara kita gelap-gelap tu, sebenarnya akhir jadi beras. Proses ni panjang lah. Kan? Terima kasih kepada fotosintesis. Okey. Keperluan kedua, cahaya. Ini ada banyak steps kan? Perlukan tenaga. Macam datang sini pagi-pagi sini, breakfast ke tak breakfast? Breakfast. Kalau ada yang puasa tadi, ada dengar kata puasa 2 jam je. Setiap ini daripada sini mahu ke sini 6 kali, semua perlukan tenaga. Dari glukos nak pergi ke kanji ni perlukan tenaga. Daripada kanji tu nak buat beras perlukan tenaga. Jadi semua tenaga-tenaga ini asalnya diberikan oleh matahari. Okey. Ingat satu, cahaya sama dengan tenaga. Senang sahaja. Okey. Sebab tu pokok kalau dia dapat cahaya, dia nak lebih sihat. Okey. Cuma satu kena ingat. Cahaya matahari yang kita letak dekat lautan, cahaya ni tau. Ni lain. Saya cakap cahaya matahari, sunshine. Dekat luar tu, matahari kan jauh daripada bumi. Cahaya yang datang dari matahari, dia ada banyak warna. Warna yang kita boleh nampak sikit saja, warna pelangi ni. Sikit saja. Nampak tak ada banyak benda lain lagi? Okey. Itu semua sebenarnya adalah warna lain yang matahari sampaikan ke bumi. Tetapi tak perlu untuk fotosintesis. Dan juga mata kita Tuhan sudah buat tak boleh nampak pun. Okey. Jadi cahaya itu dia jadi tenaga. Tenaga itu menjalankan fotosintesis. Bermaksud
jika kita ada pokok padi, kita ada pokok padi kan. Thank you Jen, bawa pokok padi ni jauh padi keningau. Lain ke padi keningau dengan tamunan? Siapa lebih cantik? Siapa cantik? Keningau cantik lagi? Tadi. Betul, dekat Semenanjung kan rasanya padi siapa cantik? Padi dia lah padi cantik. Boleh tak kita biar saja pokok padi ni berbuah, kita biar saja dalam bilik ni, ada cahaya kan? Boleh tak dia tumbuh kemudian keluar buah padi? Kenapa tak boleh? Kenapa? Okey, kenapa dia kena dapat sinar matahari? Ini benda yang saya nak beritahu. Di dalam cahaya ada banyak warna, betul? Warna yang perlu untuk pokok sebenarnya ada dua sahaja. Merah, biru. Sebab tu kita nampak hijau. Sebab warna hijau dia buang, dia tak mahu warna hijau. Kan pokok kan semua nampak hijau. Sebab dia tak guna. Bila dia tidak guna, dia buang. Bila dia buang, mata kita tangkap, nampaklah dua warna, merah dan biru. Jadi kalau pokok ini kita tanam dalam ini, dan di dalam lampu ini lampu putih kan, dia ada campuran berbagai warna. Kalau warna merah dan biru dia cukup, walaupun tak hidup di luar langsung, sampai ke sudah dia boleh keluarkan juga buah. Boleh, dengan syarat cahayanya betul. Merahnya cukup, birunya cukup, dia boleh duduk dalam pejabat, berbunga dan berbuah. Boleh. Ingat ya, bukan semua lampu ya. Lampu itu, cahaya itu kena ada dua warna, merah yang cukup, biru yang cukup. Kadang-kadang kita ni tertipu, kita tengok warna ini kan kata, oh terang ni boleh pokok ni hidup, sebenarnya tak boleh mati. Kenapa? Sebab mungkin merahnya tidak cukup. Okay? Ini adalah teknologi. Okay? Mungkin ada yang pernah tengok orang tanam sayur guna LED. Tahu kan LED? Lampu LED. Saya rasa ni pun lampu LED juga ni. Pelajar pernah tengok orang tanam sayur guna LED? Pernah? Kita tak belajar lagi? Belum. Dekat dalam TV, YouTube pernah nampak? Pernah. LED mahal ke murah? Ada mahal, ada murah. Sebenarnya LED murah. Yang LED mahal sikit LED biru. Nyawa LED panjang 50,000 jam. Jadi dia tak perlu tukar selalu. Okey? Jadi ingat, cahaya pokok bukan semestinya perlukan matahari. Dia perlukan warna yang betul. Dan juga kena cukup kuantiti lah. Okay? Cukup merah, cukup biru, semua pokok akan berbuah berbunga, walaupun duduk bawah meja. Boleh? Bawah meja ada matahari? Tak ada kan? Ada orang pernah tanya, kalau masa tu cahaya bulan boleh tak? Boleh tak cahaya bulan? Cukup tak? Dari mana bulan dapat cahaya? Matahari. So kalau asyik bulan saja, pokok tu boleh tak tumbuh? Dia ada merah biru tapi tak cukup pula. Okey? Sebab bulan ni sebenarnya biru dia sangat rendah. Dia lebih kepada warna merah. Pernah nampak bulan warna merah? Masa gerhana. Jadi kadang-kadang tak selalu. Okey? Nombor 3, air. Ini tak payah cerita lah. Kita semua yang datang ni cuba tak minum air 3 hari. Jadi apa? Apa jadi kalau langsung tak minum air 3 hari? Haus. Jadi sebenarnya kan bila tak cukup air ni, dia haus sekejap saja. Kemudian lepas haus dia terus jadi
orang lain. Sebab apa itu? Bahan kimia di dalam otak sudah tidak boleh keluar dengan betul. Okay? Dia mula mata dia jadi merah, lepas tu dia pergi nak pukul orang, dia nak makan orang, jadi terrible. Macam tu lah. Dia tak mati terus. Tak. Dia apa? Severe dehydration. Jadi air perlulah untuk tumbuhan. Okay? Macam mana pokok dapatkan air? Lagi akar. Satu cara. Lagi satu cara. Nanti nampak daun kan? Padi pun ada daun. Ini daun padi ni. Di bawah daun padi ada lubang. Banyak lubang. Saya lukis. Ini daun kan? Ini daun padi. Ini urat dia. Okay, ini tengok bawah ni. Tengok bawah ni sebenarnya dia ada banyak lubang. Kulit kita pun ada lubang juga, kan? Lubang ni kita panggil stomata. Okay, stomata. Jadi stomata ni dia buat macam mulut. Stomata ni sebenarnya bahasa Greek. Dia bahasa Greek. Dia bermaksud mulut. Tak nampak tak? Kecil sangat. Dia ada dekat bawah daun. Dia buka, tutup sepanjang hari. Untuk apa? Untuk ni, makan ni. Gas. Dan juga dia keluarkan buang oksigen. Kemudian oksigen itu siapa ambil? Kita ambil. Penting. Stomata ni. Okay. Alright. Mana? Sekejap, dia suka terpalak sendiri. Itu frase multiple time. No. Oh yes, it's coming soon. Okay. Biasalah dalam hidup apa yang sempurna, kan? Pernah tanam padi, tunggu 3 bulan, 4 bulan, lepas tu tak dapat tuai. Pernah? Ke tak pernah jadi sentiasa? Kenapa? Penyakit. Apa lagi? Banjir. Pernah banjir ke? Pernah. Apa rasa? Macam bila tunggu 3 bulan, 4 bulan, lepas tu tak dapat apa-apa. Kecewa. Pernah kan rasa? Pernah kan? Macam ni lah. Masalah ni bukan dekat Malaysia, dekat Sabah saja. Satu dunia ada masalah yang sama. Antara sebab kenapa makanan tak berapa mencukupi. Okay? Sebab tu sudah banyak kerajaan di seluruh dunia cuba untuk buat tanaman di dalam bangunan supaya kita boleh kawal cuaca buruk. Bukan cuaca buruk je, kita boleh kawal perosak. Okay, tapi disebabkan padi ni perlu karung yang banyak, sebab tu orang lambat nak buat. Okay, macam kita orang kat IPM, kita cuba juga buat macam tu. Dan sebenarnya ada cara dia. Cuma kena buat sedikit testing lah. Nanti lama-lama kan jumpa ada satu menara. Masuk dalam menara tu kan, pergi tingkat 4, oh padi saja. Boring lah, pergi tingkat 5. Pergi tingkat 5 tu ayam. Pergi tingkat 6. Tingkat 6 ada tamu. Nanti pergi tingkat 7, dia ada pokok cili sahaja. So benda tu dalam perancangan dunia dipanggil sebagai food tower, menara makanan. Setiap pekan komuniti ada satu food tower.
Dan setiap tingkat food tower ini hasilkan satu produk makanan. Jadi kalau ada hujan ke, kalau ada perosak ke, dalam food tower ini tak terkesan. Semua sihat sahaja. Jadi tak adalah sedih, tak adalah kecewa. Kan? Tapi nak jadi tu, nampak lagi lah. Tak tahu lah, mungkin juga cepat, mungkin lagi 2-3 tahun. Okay, alright. So ayat penting ya. Seterusnya, apa itu? Nutrien. Nutrien zat. Apa nutrien zat yang manusia perlukan? Bila makan kan? Suka makan apa? Suka makan baja? Mengidam kah? Mengidam. Tadi saya tak tahu baja. Saya tak adalah nak judging kan orang kata sebab orang mengidam ni suka balik-balik kan. Ada kawan saya tu dia suka masa pregnant, dia craving, dia suka makan baking powder buat kuih tu. Makan baking powder, kenapa? Ada yang suka makan gigit selipar. Maka orang Sabah tak craving. Mangga itu tak pregnant memang suka makan. Kenapa jadi craving? Pernah craving? Pernah? Kenapa jadi craving? Ini bukan craving biasa, tadi craving sebab pregnant. Kenapa jadi craving? Tak pernah craving? Craving apa? Boleh share? Apa? Malu nak cakap. Dia kalau dia mau cakap mesti pelik-pelik tau. Craving ni antara sebab dia jadi dalam badan masa kita pregnant, hormone imbalances. Sebab baby tu masa dia berkembang daripada tak ada apa sampai dia jadi baby, dia keluarkan banyak hormon. Okay? Lepas tu hormon baby ni dia jumpa dengan hormon ibu. Okay? Jadi benda tu boleh jadi antagonistic, effect opposite. Okay? Jadi bila ibu tu nak menstabilkan dalaman badan dia, dia boleh jadi tindak balas yang confusing. Okay? Confusing ni tak ada siapa boleh kawal. Okay? Macam kita demam. Kadang-kadang kita demam sikit kan, suhu badan 38. Ada waktu kita demam lagi tinggi 40. Kan? Macam tiba-tiba kejap lagi petang sudah turun ke 39. Dia tak pernah demam sekatakan 37, 38, 38 sahaja 3 hari. Tak ada macam tu. So craving pun macam tu lah. Adakah akan mati kalau tak makan craving? Dia tak ada mati, dia stres je. Okay? Alright. Nutrient balance. Manusia bila kita makan makan KFC, makanan tu bagaimana? Perut. Apa jadi dalam perut kepada makanan? Jadi kenyang. Kan okey nak ayam satu drumstick KFC, ngap masuk mulut. Okey, berlaku pencernaan. Pencernaan tu buat apa? Dia bilang lagi. Saya rasa dia suruh saya balik cepat. Dia tahu saya ni tahu. Tak apa. Hidup memang tak sempurna kan. Macam ada ke orang yang hidup sentiasa sempurna kan? Raja yang dalam istana pun ada yang tak happy. Kan dia tak ada dia punya apa tu? Dia punya permaisuri sampai 16. Ayam KFC masuk dalam perut berlaku pencernaan. Apa itu sebenarnya proses pencernaan?
membentuk tenaga. Sebelum tu, satu step sebelum itu. Sebelum tenaga itu boleh jadi, apa kena jadi dulu? Ayam, drumstick, ada macam-macam zat. Bila masuk dalam perut, memang tak kenyang. Memanglah kenyang. Takkan sedih. Tak sedih. Oh, sedih lah. Mau spicy tapi dapat original. Makan lah tapi sedih. Bila masuk dalam perut, pencernaan itu dia sebenarnya breaking down, dia pecahkan. Ni saya tunjuk ayam. Saya tak ada lukis sangat benda-benda binatang ni, tapi boleh lah. Ini macam sompotan dekat roundabout. Bukan, boleh lah ayam ni. So dalam ayam ni sebenarnya ada macam-macam zat. Ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, ada lemak. Ini yang jahat ni. Bila masuk dalam perut kita pecahkan dia. Pecahkan karbohidrat, dia pecahkan kepada gula. Macam jenis gula, glukos, fruktos, semua tu. Lepas tu kalau dapat protein ni, dipecahkan kepada amino asid. Kalau lemak ni dipecahkan kepada asid lemak. Macam-macam lah. Yang saya tengok tu omega 9, omega 6, semua itu dipecah. Bila sudah pecah, badan kita boleh buat dia untuk pertumbuhan dalam badan kita. Okey. Semua ini. Tetapi pokok ada perut tak? Jadi macam mana? Macam dia makan ayam KFC. Macam mana? Tanam itu ayam KFC dalam tanah. Akar. Okey, akar tu buat apa? Jadi dia ada sedikit lain dengan tumbuhan. Tumbuhan tak makan ayam KFC masuk dalam perut. Tetapi tumbuhan boleh buat sendiri ini. Dia boleh buat protein sendiri, dia boleh buat karbohidrat kanji sendiri, dia boleh buat vitamin sendiri dengan menggunakan bahan asas. Apa itu bahan asas? Karbon dioksida. Antaranya dah karbon, oksigen, benda-benda yang kita panggil sebagai unsur. Ada banyak kan unsur dalam dunia ni? Ada 120 saya rasa. Banyak unsur. Apa satu unsur yang orang perempuan suka? Laju. Emas adalah unsur. Okey, kalau makan kita tak kena ada sedih. Kita tak perlukan emas untuk pertumbuhan. Okey, kita perlukan unsur lain untuk pertumbuhan. Jadi untuk tumbuhan ada 3 unsur yang penting untuk jadikan kesihatan pokok itu sihat sampai dia berhasil. Ada 3. N, nitrogen. Okay. Nitrogen, phosphorus, lepas tu kalium atau potasium. Potasium ni bahasa Inggeris, kalium ni bahasa Greek, Yunani. Okay. So dia dipendekkan jadi NPK. Fungsi nitrogen adalah untuk membuat daun. Ingat itu je senang. Nitrogen buat daun. Nak habis dah buat tukang pen sekejap. Nitrogen kita buat daun. Phosphorus buat akar. Kalium, potasium buat apa? Buah. Pandai. Tapi ini ada buah tak? Ada. Jadi potasium buat apa?
Tapi dia ni tak ada buah lagi. Tapi dia masih perlukan potasium. Jadi apa dia buat sekarang potasium? Dia membesar. Mempercepatkan apa? Kebesaran. Mempercepatkan apa? Pertumbuhan tu semua masih nitrogen. Sebab nitrogen ni dia buat daun sebab dia boleh buat protein. Kalium ni ketika dia berdaun sahaja, dia banyak digunakan untuk kawal stomata, buka, tutup. Ini, ingat tak ini? Lubang-lubang di bawah daun, mulut daun. Mulut daun, buka tutup tu untuk makan gas. Kawalan itu dikawal oleh potasium. Jadi potasium ni ada satu lagi fungsi tambahan. Selain untuk pembentukan buah, dia juga boleh membantu pembukaan dan penutupan stomata supaya gas boleh dimakan pokok. Kan? Senang. Okay? Ya. Ya, ni biasalah yang ada gambar pokok. Pokok apa ni? Ada tanah pokok sawit? Ke tanah kat sini tak sesuai? Tanah untuk perhiasan. Ini kaya betul ni. Dan dari mana asal kelapa sawit? Adakah dari Malaysia? Pak. Dari mana? Tuaran? Mana? Sekarang saya dengar kelapa sawit dari Tuaran. Dari mana kelapa sawit? Asal dari mana pokok kelapa sawit? Pokok getah kita tahu dia asal dari Brazil. Kelapa sawit asal dari mana? Tambunan. Dia asal dari Afrika Selatan. Dalam saya tak tahu nama baru dia. Nama negara tu Guyana. Guyana. Dia salah satu negara di Afrika Selatan. Ada banyak kan? Ada Ethiopia, ada Zimbabwe, Guyana tu kat kawasan tu lah. Tetapi kenapa dekat negara kita pula yang dia jadi lebih ni? Sebab dekat negara kita tak ada perosak semula jadi. Perosak semula jadi tu ada banyak dekat Guyana. Jadi banyak masalah. Dekat negara kita dia tak ada masalah. Padi asal mana mana? Ni padi kan? Mana asal? Tambunan juga. Apa lagi tambunan saya dengar ni? Halia, kelapa sawit. Besar tambunan ni. Mana asal padi? Thailand? China? Betul, China. Kalau ikut study arkeologi, dibuktikan asal daripada China. Okey, tetapi padi beras ni dia ada banyak bangsa, race. Okey, ada race padi dia asal ikut region macam Jawa, Indica, India, Japonica, Japan, Australiensis daripada Australia, dan juga apa tu? Aromatica, basmati dari India. Bukan India bawah ni, India yang atas sikit. Apa nama dia bawah? Punjab. Tahu Punjab? Saya tak nampak orang India kan kat tamunan. Tak ada ke? Ada. Kat mana? Kat kebun? Kenapa orang India dekat kebun? Orang India buat apa kat kebun? Lain kali panggil dia datang jual kebun di sini. Okay, alright. So padi lama lah, okay. Dia apa ni? Dia sudah lama lah dimakan. Itu Maharaja Cina dulu dah makan beras lah. Cuma beras dulu tak ada sekarang lah. Nasi sekarang lebih cepat masak. Okay. Dia ada cuba arkeologi beras. Dia cuba masak ambil masa lebih lama.
Okay. Beribu tahun dia buat kacukan, akhirnya dapat beras yang kita makan seperti sekarang ini. Okay. Alright. So next. Okay. Okay. Media penanaman. Ini saya rasa sedikit penting sebabnya ada kaitan dengan sangat dengan kursus kita untuk semayan berhasil tinggi. Kita semua tahu kan, pokok-pokok padi semua kita tanam guna tanah. Betul? Macam mana kita cara semai padi yang biasa dekat kamu nampak? Semai dalam apa? Media itu. Padi itu disemai dalam apa? Oh, tak guna tanah, dalam tray. Oh, tak guna tray. Oh, saya cakap kening kawan itu dia guna tray. Oh, dia pakai mesin. Okey. Tapi pernah buat ke guna tray? Tidak. Okay. Kalau yang guna tray, I think je guna tray kan? Guna apa dalam tray? Sekam? Sekam padi bakar. Sekam, tahu sekam padi bakar? Itu tanam ke apa? Bukan. Bukan tanaman. Tapi pokok padi boleh tumbuh. Menunjukkan tanah bukan keperluan pertumbuhan sebenarnya. Okey, ingat, tanah bukan keperluan tumbuhan untuk hidup. Sebenarnya tanah itu dia beri air, dia beri nutrien dan dia beri sokongan sahaja kepada tumbuhan. Jikalau semua komponen ini dapat, walaupun pokok itu tak tumbuh dalam tanah pun dia masih boleh hidup. Macam contohnya macam hidroponik. Tahu hidroponik? Ada tanah ke dalam hidroponik? Tapi boleh keluarkan, keluar sayur, keluar buah, macam-macam boleh keluar. Okey. Jadi tanah yang kita biasa faham inilah ada jenis tanah dia. Tanah pasir, tanah lempung. Lempung ni dia macam clay juga lah. Okey. Tanah liat dan juga liat pasir. Kalau belajar sains tanah dengan Jabatan Geologi, saya tak tahu dia baca geologi kenapa tak. Kalau datang dia akan cerita ni tekstur tanah. Ada 3 komponen utama dalam tanah: liat, clay, debu, silt ataupun pasir, sand. Gabungan daripada ketiga-tiga ini ikut nisbah akan tentukan tanah itu jenis apa. Kalau dia banyak clay, kan, dia banyak clay dan juga dia tinggi pasir, dia jadi tanah liat pasir ataupun jadi lempung berpasir. Okey. Sebab saya tengok dekat kawasan sawah padi, kadang-kadang ada tanah berpasir, ada yang tak berpasir sangat. Kenapa jadi macam tu? Sebab ini gabungan ini, liat, debu, pasir. Ini semula jadi ya, tak boleh dibuat-buat. Dalam satu kampung yang sama boleh jadi ada berbagai jenis kombinasi. Ikutlah, ada tanah lebih debu, ada tanah kurang pasir. Kesemua ni ada 12 jenis. Okey, 12 jenis. Sama saja kalau pergi dekat Semenanjung. Kalau pergi dekat United States pun sama sahaja. Okay? Dia akan macam mana pun dia akan pergi ke salah satu jenis ni. Dia tak ada ada jenis ke-13. Tanah baru lah. Okay. Tapi ada tanah, kalau kita panggil tanah, kita panggil media yang bukan daripada liat, debu atau pasir. Dia daripada bahan-bahan lain. Macam apa? Bak ni kayu. Kulit kayu. Pit ni gambut. Kokopit ni adalah gambut sabut kelapa. Ini adalah chips kayu pokok kelapa, coconut. Kompos. Ini semua bukan tanah. Okey, bukan tanah. Bolehkah guna untuk tanam padi? Boleh. Asalkan dapat nutrien. Okey. Tengok ni. Besar pokok padi. Dalam itu takung ada tanah? Tak ada.
Tapi tengok pokok padi dia boleh tumbuh besar sampai boleh berbuah, berhasil. Langsung tidak ada tumbuh dalam dalam sebarang jenis tanam. Okay. Jadi itu antara benda yang kita nak semua orang sedar dan faham. Tanam bukan keperluan mandatory, bukan. Media yang bernutrisi dan juga memberi sokongan, juga ada cukup air yang akan menjadikan, can you remove this? Yang akan menjadikan pokok itu sihat. Okay? Right. Good. Okay. Next. Okay. Oh, habis. Oh ya, habis. So, itu sahaja untuk keperluan asas you can master gardening. You udara, cahaya, air, nutrien dan juga media penanaman. Alright. Okay, dah sejam kan? Ambil sejam. Okay. Boleh ikut? Ke laju sangat. Nanti ada kuis tau. Ada kuis ada hadiah. Baik tengok catat nota. Jangan ingat belajar ni kan sebenarnya kan dia 90% kan tak ada kaitan sangat dengan IQ. Dia lebih kepada attitude, sifat. Betul. Saya dah belajar keluar, dah jumpa macam-macam orang lah. Macam-macam warna. Warna yang tak terfikir jumpa pun dah pernah jumpa. Sebab tu saya bercakap tak ada kaitan dengan IQ. Dia kata, oh dia tak apalah, dia pandai, dia bijak. Tak ada. Dia rajin, malas. Itu sahaja. Okay? Cuma ada orang, dia boleh faham laju sedikit. Ada orang dia faham lambat sedikit. Kalau yang merasa diri lambat sedikit faham, tengoklah banyak kali. Tanya orang yang lebih pandai. Sebab bila kepala kita sudah masuk maklumat untuk jangka panjang, dia tak akan lupa dah. Buktinya adalah kalau kita ni langsung tak mampu buat apa, tak ada siapa boleh betul-betul bercakap. Semua orang boleh bercakap kan? Semua orang boleh berkomunikasi dengan bahasa. Ada 3-4 bahasa Korea semua tahu kat rumah. Menunjukkan semua orang sebenarnya bijak. Cuma perlu rajin sahaja. Okay, alright. Okay, saya bagi rest sekejap 10 minit sebelum pergi ke sesi berikutnya. Ada sebarang soalan untuk tanya untuk sesi pertama ni sahaja. Keperluan asas tumbuhan. Boleh tanya apa-apa je. Students, ada mau tanya apa? Kalau untuk padi kekurangan cahaya warna biru, apakah jadi? Padi kekurangan? Cahaya warna biru atau warna merah? Tak boleh buat fotosintesis. Warna fotosintesis ini yang akan mengaktifkan proses mengambil gas dan tukar kepada glukos. Sebab apa? Sebab warna biru dan merah tu dia ada tenaga yang special. Saya tulis sikit lah bagi sebab dah tanya kan. Dia punya benda tu dipakai sebagai panjang gelombang, diukur dalam unit nanometer. Warna merah 700 nanometer. Tenaga ni lah, tenaga 700 nanometer. Warna biru 400 nanometer. Tenaga, hanya tenaga ini sahaja yang boleh aktifkan karbon
gas untuk ditukar kepada glukos secara mudahnya. Warna lain tak boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan yang buat macam itu. Okey? Dia sangat spesifik. Fikir dia macam kunci dengan mangga. Kunci rumah anti, mana-mana, boring-boring, pergi buka rumah apa? Pusing-pusing, boleh buka tak? Tapi kunci juga, dia pun boleh kunci, kenapa tak boleh buka? Kenapa kunci rumah anti tak boleh buka rumah apa? Kau dah pernah buat? Sebab sains betul. Sebab sains kunci tu tak kena dengan lubang mangga, padlock. Tidak sama. Dia tidak kena. Dia tidak bercantum cantik. Jadi untuk fotosintesis pun Tuhan sudah buat macam itu. Okey? Hanya nombor tenaga 700 nanometer. Nilai ini nilai mesin. Okey? Mata kita nampak merah. Dan juga nilai 400 nanometer, mata kita nampak biru sahaja yang boleh aktifkan. Jadilah daripada gas kepada gula. Di dalam semua ni jadi dalam ni. Okay. So kalau tak dapat, jawapannya pokok tak boleh penuh citra hidup. Tak ada nombor. Right. Ya. Kenapa kalau diparikan, kalau kena cahaya lampu, kalau malam kan dia tidak bobok? Ada sebabnya. Sebab bagus, soalan bagus tanya macam tu. Sebab ada orang dekat Filipina bertanya saya. Sebab pokok ini dia, saya padam sikit lah ya. Dia ada satu konsep di dalam sains tumbuhan dipanggil sebagai foto period. Ini bukan period yang sakit-sakit itu, bukan. Bukan itu. Bahasa Melayu dia foto color. Ada pokok short day plant. Ada pokok long day plant, ada pokok day neutral. Maksudnya short day plant ni, maksudnya diperlukan malam panjang untuk berbunga. Yang long day plant ni apa panjang? Pagi panjang untuk berbunga. Yang day neutral tak kisah. Ada. Contohnya kelapa sawit. Tak kisah. Padi sebenarnya ni padi. So, photo period ataupun photo color untuk padi sebenarnya adalah short day. Dia perlukan malam itu lebih panjang sedikit berbanding pagi. Jikalau tiba-tiba dapat ekstra lampu, dia susah nak bunga. Atau mungkin tak bunga langsung. Betul lah, memang sebab benda ada lagi. Jadi keadaan tu kalau dekat sawah nampak padi tak berbunga sebab ada lampu. Sebab dia adalah ini, foto period dan foto color. Okay. Kan sekarang saya tahu. Tapi sorry saya tak mention ni, tapi baguslah. Nanti tanya apa nama? Apa nama? Christina. Apa dia nama? Christina. Justina. Nama orang Sabah ni canggih-canggih kan, Francis, Xavier. Kau macam orang Semenanjung, Salma kan, Abu kan, apa lah. Boring nama orang Semenanjung kan?
Okay, alright. Okay, rehat sekejap ya. Kalau nak pergi toilet boleh, kita mula lagi 5 minit. Nak tanya saya boleh? Saya dekat sini saja. Sama yang mau pergi toilet, kalau yang lelaki depan ni sejak. Sini saya depan atas. Kalau yang perempuan di hujung. Kalau yang jalan sikit lah kalau yang perempuan. Look at the battery. Is it okay?